A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bab yang ke-34 ni. Bab tentang malam yara al-wudu illa minal makhrajaini. Bab tentang orang yang melihat berpandangan wajib wudu ni hanyalah disebabkan oleh keluarnya sesuatu daripada makhrajain. Makhrajain, dua tempat keluar, iaitu kemaluan depan dan belakang. Disebut sini kubul dengan dubur. So di sisi Imam Bukhari hanya satu aja lah, makhrajain. Kita ada dua perkara utama dalam masalah wudu ni, tentang batal wudu ni. Satu masalah tempat keluar. Yang kedua benda yang keluar. Tempat keluar kita panggil makhraj lah. Yang keluar tu kita panggil kharij. Makhraj. Ngaji tajwid makhraj, tempat keluar suara. So kalau najis, makhraj tempat keluar najis. So ada dua lah, kubul dan dubur. Kemaluan depan, kemaluan belakang. Benda yang keluar tu najis. Benda yang keluar najis, yang keluar daripada depan kita panggil baul. Yang keluar daripada belakang kita panggil ghaid. So Imam Bukhari hanya sebut yang ni aja. Makhraj. Tajuk dia tu kan. Mana sesuatu yang keluar daripada makhrajain, minal kubul wa dubur. Adapun kharij tu, benda-benda yang keluar tu ditafsirkan oleh ayat-ayat dan juga apa-apa yang asar-asar ataupun hadis-hadis daripada sahabat dan juga tabi'in. Al-ghaid, najis, tahi lah kita sini, tahi. Dalam penguraian ni, Imam Bukhari, dia datangkan satu list yang panjang. Satu list yang panjang, asar-asar. Yakni riwayat-riwayat tentang pandangan-pandangan tabi'i dan juga sahabat. Daripada sini sampailah ke bawah kan. So dia nak buktikan yang membatalkan wudu ialah hanya melalui saluran yang mu'tad, kita panggil saluran yang mu'tad. Mu'tad. Saluran yang biasa. Saluran yang biasa tu ialah kemaluan kita lah. Najis dan bukan najis. Yang keluar melalui laluan biasa. Maksud dia, ada ulama yang berpandangan selain daripada yang mu'tad, yang biasa tu juga boleh membatalkan wudu. Misalnya, keluarnya sesuatu daripada mulut, muntah ke, ada yang katakan batal. Ataupun darah keluar melalui liang-liang tubuh kita. Ataupun darah yang keluar daripada hidung kita. Ada yang kata batal. So, mengikut Imam Bukhari, tak batal lah. Sebab dia hanya kata saluran yang mu'tad saja. Saluran yang biasa sahaja. Saluran yang biasa keluar najis. So, pendapat dia ni disokong oleh, dia bawa datangkan banyaklah pendapat-pendapat tabi'i dan juga pendapat sahabat. Kemudian barulah dia datangkan beberapa hadis, bermula dengan hadis 177 sampailah hadis 180. Ini dinamakan hadisul ba'. Kita namakan sebagai hadis ba'. Hadisul ba'. So hadisul ba' ada berapa? 177, 178 dan 179, 180. 1, 2, 3, 4. 4
main hadis. Hadis utama yang dijadikan dalil tentang sesuatu yang mu'tad ataupun tidak mu'tad. Keluar dari saluran yang mu'tad, barulah batal wudu. Saluran yang mu'tad, saluran yang biasa. Keluar yang biasa seperti najis ataupun yang tak biasa seperti ulat. Keluar daripada kemaluan. Okey, kita sekarang ini yang ke 179 lah. Dalil Imam Bukhari tentang batal wudu, keluarnya sesuatu daripada dua kemaluan yang berupa najis yang mu'tad ataupun tidak mu'tad, maknanya tidak biasa lah, najis yang tak biasa seperti ulat sebagainya yang keluar daripada kemaluan. Kalau kita mulakan hadis, hendaklah kita baca sanad. Wa bi sanadil muttasil minna ila amiril mu'minin fil hadis Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala babun ma lam yara al-wudu'a illa minal makhrajaini minal qubuli wad duburi ila akhirih. Kemudian setelah kita dah baca sanad tadi kan, so setiap hadis nanti adanya hadasana ni, kita mula dengan membacanya wabihi saja. Paling ringkas sekali, wabihi. Wabihi artinya dan dengannya. So, nya yang dimaksudkan di situ ialah isnad lah. Sanad. Sanad yang kita baca mula-mula semasa membaca kitab Bukhari ataupun sanad yang kita ambillah daripada guru kita sampailah kepada Imam Bukhari. So dengan sanad yang kita terima daripada guru kita sampailah kepada Imam Bukhari, maka Imam Bukhari pun berkata, qala haddatsana, telah meriwayatkan kepada kami Sa'd bin Hafsin, guru kami yang bernama Sa'd bin Hafs. Dia berkata, qala ni dia tak tulis, tapi dibaca. Orang mengaji hadis akan baca. Kalau orang mengaji hadis, dia tak baca, artinya dia tak pernah berguru lah. Sebab dia tak tahu. Perlunya dibaca. Macam kita beli buku kan, kitab Bukhari kita pun baca. Mana kita perasan, mana kita tahu, kita bacalah. Haddatsana Sa'd bin Hafsin, haddatsana Syaibanu. Kan? Maksudnya kita tak ikut disiplin penerimaan hadis tu. So disiplinnya ialah dengan membaca qala. Qala haddatsana Syaiban. Telah meriwayatkan kepada kami guru kami iaitu Syaiban an Yahya, daripada Yahya, daripada Abi Salamah, annal Ata'a, bahawa Ata' bin Yasar akhbarahu, bermula daripada mana? Tabi'i. Tabi'i, Syaiban ambil daripada tabi'i junior. Tabi'i yang junior iaitu Yahya bin Abi Kathir. Kemudian tabi'i yang senior Abi Salamah. Ini tabi'i juga. Senior sikit. So dia berkata bahawa Ata' bin Yasar. Ini tabi'i yang ketiga lah. So yang ni senior, yang ni senior. Dua tabi'i yang senior. Satu tabi'i yang junior. Bahawa Ata' bin Yasar telah memberitahu, akhbarahu, bahawa sahabat Zaid bin Khalid, sahabat Nabi, bahawa guru dia ni, guru Ata' ni ialah Zaid bin Khalid, iaitu sahabat Nabi, telah memberitahu dia annahu sa'ala, bahawa dia telah bertanya kepada sahabat Nabi iaitu Uthman bin Affan. So kita ada sahabat lagi sini. Dua orang sahabat, tiga orang tabi'i radhiyallahu anhu. Qultu ni siapa kata ni? Zaid bin Khalid kata, aku tanyalah ni, aku tanya Uthman, ara'aita. Ara'aita pun dalam Al-Quran pun banyak kan ara'aita alladhi. So banyak ulama tafsirkan dengan akhbirni. Tell me.
beritahu aku. Ara'aita artinya beritahu aku. Terjemahan lafzi, apakah kamu melihat? Apa pandangan kamu? Maksudnya, tell me lah. Tell me. Beritahu aku apa hukumnya. Iza jama'a. Apabila seorang tu dia bersetubuh. Jama'a yujami'u mujama'atan. Jamaah-jamaah ni berkumpul kan. So berkumpul dua suami isteri lah. Artinya bersetubuh. Ini kinayah ya kan. Bahasa yang kita panggil bahasa yang metaforik. Apabila dia bersetubuh dengan isterinya, falam yumni, dan dia tidak keluar mani. Tidak bersetubuh, tidak keluar mani. Apa hukum dia? Adakah perlu mandi? Kena buat apa? Qala Osman pun jawab. Yatawaddau. Dia kena wuduk. Tengok, mula-mula dia sebut yatawaddau. Hendaklah dia berwuduk. Boleh jadi berwuduk ni ada dua makna. Satu, wuduk makna basuh aja lah. Dari segi bahasa. Satu lagi makna wuduk tu ambil wuduk kita. Sebab tu Usman kata selepas tu kama yatawaddau. So bila dia sebut kama yatawaddau, artinya berwuduk di sini bukannya basuh, artinya berwuduklah kamu sebagaimana yatawaddau lis-salat. Hendaklah dia. Ini kan dia tanya hukum seseorang tu kan. Hukum seseorang yang berjima' tapi tak keluar mani. Kata Osman, hendaklah dia yatawaddau. Hendaklah dia berwuduk kama yatawaddau. Sebagaimana berwuduknya seseorang itu lis-salati, untuk solat. Kemudian wa yaghsilu zakarahu. Kemudian dia hendaklah basuh kemaluannya. Okey, ayat ni adakah maksud dia berwuduk dulu? Kemudian barulah basuh zakar. So ini persoalan ini kena jawab melalui bahasa Arab. Digunakan sini waw. So waw bukan bermakna secara berturut-turut. Kalau fa tu secara berturut-turut. Maknanya wuduk dulu kemudianlah barulah basuh zakar. Kalau guna fa lah. Tapi kalau guna waw bukan maksud begitu. Mana-mana pun lah. Mana atas kaedah disiplin yang kamu dah ma'ruf. Artinya basuh zakar dulu kemudian baru wuduk. Boleh jadi juga gitu. Ataupun berwuduk dulu kemudian basuh zakar dulu. Dia tak ada spesifik di situ. Jadi according to mazhab masing-masing lah. Kalau mazhab yang kata sentuh kemaluan tu membatalkan wuduk, maka basuh zakar dulu kemudian baru dah berwuduk. Kalau mazhab yang kata sentuh kemaluan tak batal wuduk, maka tak kisah dia buat yang mana satu pun. Qala Osman. Berkata Osman lagi. Nak memperkuatkan kenyataan dia ni. Dia kata, sami'tuhu min Rasulillah. Aku dengar ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Zaid bin Khalid ni, fasa'altu an zalika. Aku pergi tanya tentang perkara ini. Ali, Zubair, semua sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ali pun masih ada, Zubair pun masih ada. Aku tanya dia, wa Talhata wa Ubay bin Ka'b. Ini semua tokoh-tokoh yang handal dalam fiqh, dalam istinbat hukum. So mereka fa'amaruhu bidzalika. So mereka pun suruh orang yang bersetubuh begitu juga. Suruh berwuduk juga. Okey, sekarang ni timbul masalah di sini kan. Berjima' tak perlu mandi. Sedangkan ma'ruf di kalangan kita dan di kalangan fuqaha ialah kalau berjima' walaupun tak keluar mani kena mandi berdasarkan adanya hadis diriwayatkan oleh Aisyah. So Aisyah bila ditanya kan dia kata kalau sekiranya bertemunya dua khitan. Bertemunya dua khitan artinya bertemunya dua kemaluan maka kena mandi. Wajib kena mandi. So hadis ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Majoriti ulama kata hadis ini telah dimansuh hukumnya. Hukum dia dah dimansuh. Hukum tak mandi ni. Berwuduk sahaja. Tapi Imam Bukhari dia bawa ni bukan nak highlightkan tentang mandi ni. Dia nak highlightkan tentang kena berwuduk tu. Kena berwuduk tu dengan sebab tak keluar mani. Mani tak keluar. Tapi apa yang keluarnya?
Mazi. Mazi yang keluar. Jadi mustahil mazi tak keluar. So mazi itu najis. Jadi mazi ialah benda yang mu'tad kan. Benda yang mu'tad. Benda yang biasalah keluar daripada kemaluan. So keluar tu daripada saluran yang mu'tad juga. Saluran yang mu'tad juga. Saluran yang biasa juga, iaitu kemaluan. Maka ini menjadi hujah kepada Imam Bukhari tentang batalnya wuduk, wajib kena ambil wuduk kalau nak sembahyang, nak buat ibadat yang berkenaan dengan wuduk. Kalau sekiranya pernah keluar air mazi. Itu aja yang nak cakapnya. So yang lain-lain tu penuh panjang-panjang ni, bincang apa saja yang ada sini lah yang dia rasa nak bincangkan. Okey, yang pertama seperti biasa, Ibnu Hajar akan menghuraikan sanad hadis. Yang mana dia rasa perlu dihuraikan. So yang pertama yang dia kurung ni, yang ni yang nak dia huraikan. Iaitu Sa' bin Hafs. Siapa Sa' ibnu Hafs? Guru Imam Bukhari. So Sa' kazalil jami'. So maksudnya bila dia sebut gini, artinya there is a problem. Mesti ada problem tentang masalah. Dia kata demikianlah bagi kesemua. Maksud dia sini, kesemua manuskrip. Kesemua manuskrip Bukhari, semuanya yang ada, semuanya meriwayatkan dengan nama Sa'. Melainkan manuskrip yang diriwayatkan oleh Al-Qabisi. Illa lil Qabisiyyi. Melainkan oleh Al-Qabisi. Syarta manuskrip. Okey, kita ada Imam Bukhari atas ni. Kemudian dia ada banyak anak murid. Banyak anak murid, beribu-ribu anak murid. Ratus-ratus ribu. Tapi manuskrip yang terpelihara tu hanya beberapa aja ada. Antaranya yang atas-atas ni lah. Yang banyak-banyak atas ni pula hanya seorang aja yang masyhur, iaitu Farabri. Daripada dia ni lah dilakukan penyalinan manuskrip yang ada pada Farabri yang merupakan anak murid Bukhari yang terakhir dah. So berapa sini yang saling daripada dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tu maksudnya yang ada terpelihara manuskrip dia. Kemudian daripada 10 ni, di bawah ni ada anak murid lain pula kan, yang saling-saling. Yang ni ambil saling daripada yang ni saling daripada yang ni. So daripada banyak yang di bawah ni, yang paling bawah sekali tu, bukan maksudnya manuskrip tu hanya ada pada sini aja. Maksudnya yang lain-lain, manuskrip yang lain-lain di bawah ni, semuanya ambil daripada yang ni lah. Mana-mana di kalangan yang terakhir ni. Sekarang ni ialah manuskrip yang Qabisi, duduk sini. Qabisi ni ambil daripada Abu Zaid Al-Marwazi. Qabisi ni dia ada kawan dia. Rakan sepengajian dia itu Asili. Dua-dua orang ni pergi ke Mekah, pergi salin manuskrip Bukhari daripada Abu Zaid Al-Marwazi. Al-Qabisi ni dia buta dan salinan tu ada pada dia lah kan. So dia guna hafalan dia lah. Kalau orang baca tu, dia guna hafalan dia dan hafalan itu dobitnya dilakukan oleh Asili. Sebab itulah dalam perbandingan manuskrip antara manuskrip Qabisi dengan Asili ni, dia lebih kurang. Dan yang Asili lebih hafzal lah sebab dia tak buta. Okey. Yang Qabisi ni pula, dia adalah dia punya yang ambil daripada dia kan. So antaranya orang yang ambil daripada dia ialah ulama-ulama Andalusia. Antaranya Al-Jayyani, kalau kita ingat dulu. Al-Jayyani, dia yang ambil. Kemudian yang ambil daripada Jayyani. So kita ada Bukhari kan sini. Kemudian Farabri. So daripada Farabri tu sini pergi kepada Abu Zaid Marwazi. Kemudian barulah Qabisi. Okey, yang ni masyhur. Kemudian yang saling daripada Qabisi ni ialah Abu Qasim.
Tarabalasi. Tarabalasi. Kemudian yang ambil daripada Abu Qasim ni ialah Jayani. Jayan ni di Andalusia. So nama dia Abu Ali Hussein. Masyhur dengan Al-Jayani. Al-Ghassani Al-Jayani. Kemudian Abu Bakar Al-Qaisi. Qaisi lah. Lepas Qaisi ni Ibnu Khair. Ibnu Khair ni pun Andalusia. Hidup tahun 502 hingga 579. So manuskrip dia ni kan, yang ni yang tersimpan di Andalusia dalam setengah-setengah library lah yang orang jumpa. Kira antara manuskrip yang tertua lah ketika yang available, iaitu manuskrip yang diriwayatkan oleh Ibnu Khair. So yang kita sekarang ni takut kita terfikirkan Qabisi ni manuskrip dia mana. So yang kita sebut Qabisi ke apa-apa saja sini, bukan semestinya kitab dia tu ada lagi ni. Kitab dia dah tak ada dah disalin oleh orang lain. Atas nama dia lah. Sebab semua mengikut saluran yang sama kan. Semuanya kopi daripada dia kan. So semasa penyalinan tu kan, so manusia saling kadang-kadang tu ikhtilaf sikit lah. Berlaku macam tadi kan. Riwayat Qabisi dengan Asili kan. Sedangkan masing-masing berguru yang sama. Tapi bila banding ni ada sedikit saja kelainan. So mungkinlah kelainan tu disebabkan salah tulis ke, ataupun Asili ni dia ada lagi yang dia dengar daripada riwayat yang lain, dia rasa yang ni rajih. So dia pun baiki balik. Dia baiki yang dia ambil yang pertama kali. So kemungkinan tu banyak kemungkinan. Jadi dengan membandingkan manuskrip ini, so kita akan dapat yang majoriti. Majoriti, so mungkin itu yang kita pilih. So dia kata melainkan yang Qabisi punya. Yang Qabisi punya faqala dia sebut. Bukan dia sebut lah, mana manuskrip yang kita ada sini kan. So manuskrip yang kita ada tu, contohnya yang kita ada sekarang ni, yang Ibnu Khair kan. So Ibnu Khair pun berdasarkan kepada dia, ambil daripada dia. So kita kata dia yang katalah. So qala bukan Sa'ad. Dia pergi tulis Sa'id. Wa kaza, demikian juga Sana'a. Dia buat benda yang sama juga fi hadisihi, dalam hadis dia yang lain. Al-akhari, al-ati, yang akan datang pada bab fi babi fadli nafaqati fi sabilillah min kitabil jihad. So bab menyatakan tentang kelebihan membelanjakan harta untuk fisabilillah, untuk berperang di jalan Allah. Sebab ini ada di dalam kitabul jihad, min kitabil jihad. Kitabul jihad ni kitab yang ke-60. Mana chapter yang ke-60 dah. Yang ni saya kutip tadi dalam kitabul jihad. Kitabul jihad ni kitab yang ke-60, bab 37. Sama kan? Sekarang ni kita bicara tentang wudu. Yang ni bicara tentang jihad. Hadis yang lain, tapi sanad sama. Sanad yang mula-mula je lah. Imam Bukhari ambil daripada guru dia Sa'ad bin Hafs ni kan. Ambil daripada Syaiban. Tapi kalau manuskrip Al-Qabisi, maknanya manuskrip yang orang timur daripada Qabisi, ditulis sini dengan Sa'id. Dua tempat ni. Siapa yang komen tu? Nabbaha, telah memberi peringatan tentang dua perkara ini alaihima oleh Al-Jayani. Jayani kan tadi saya dah tulis tadi. Qabisi ni, riwayat Qabisi tadi. Qabisi ni ada anak murid kan yang ambil yang saling. Ni anak murid dia iaitu Tarabalasi ni kan. Tarabalasi ni, ini Abu Qasim ni. So, dia ada anak murid yang salin, iaitu Jayani. Inilah yang kita maksudkan dengan Jayan. Siapa pergi Andalusia nanti, pergilah ziarah tempat nama Jayan. Ni saya pun nak tahu juga tentang Jayan ni. So saya tengok dalam internet gambar-gambar tempat dia kan di
di selatan Andalusia ni, Andalusia bahagian selatan dia. Kemudian ni tempat yang cantik lah, tempat dia, Jayan, kota dia ni. Sekarang ni dia jadi Kristian. Ni kota dia. Ni tempat Jayan. Dah jadi Kristian, jadilah macam ni. Ini Jayan. Ni Gharnata ni. Ni peninggalan tembok-tembok yang dibina oleh kerajaan Islam dulu. Dia bukan daripada Jayan. Dia bukan lahir di Jayan. Ayah dia pernah tinggal sini sekejap. So dinisbahkan dengan tempat yang ayah dia pernah duduklah. Nama dia Abu Ali. Jayan tadi Abu Ali Hussein. Nama dia Al-Hussein lah. Al-Hussein. Hussein bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghassani. Al-Ghassani Al-Jayani. 427 498. So dia ada nama kitab dia Tanbih. Kitab Tanbih. Kitab yang memberi peringatan tentang kesilapan-kesilapan yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Maknanya orang lain buat silap tu. Macam manuskrip tadi kan. Dia tengok, ni manuskrip ni silap. Yang Qabisi punya ni silap. Sebab dia bukan hanya ambil daripada Qabisi. Jaya ni dia ambil dengan orang lain juga. Kemudian dia banding lah. Kemudian dia buat macam kita sekarang. So kita buat perbandingan. So kita buat nota-nota. So dia pun buat nota-nota tentang manuskrip-manuskrip dalam Bukhari yang ada kesilapan. Kira manuskrip yang ni kan. Manuskrip Abu Ibnu Khair ni, kira manuskrip taraf dia kan sama dengan manuskrip Yunini, ingat tak dulu? So manuskrip yang Yunini ni, dia buat semakan dalam banyak majlis. Buat semakan, banding. Sama dengan Ibnu Khair ni, dia punya manuskrip dia. Dibaca dalam 28 majlis. Dia punya autentik nak tentukan manuskrip tu. Untuk disalin, diajar. So buat bandingan sama dengan manuskrip Yunini. So yang ni lah sama ada yang kita ada sekarang ni. Kan? Yang berpandu ke sini ke, berpandu ke sini ke. Ada yang pandu dua-dua ni. Kemudian buat keputusan sendiri perbandingan. Ada yang bagi nota-nota kaki lah sini kan. Yang ni Yunini punya, yang ni yang Ibnu Khair kata gini. So kalau dulu kan dia hanya ada satu tariqah je lah. Kita sekarang ni kan semua available kan. So terpaksalah ulama kita buat penelitian banyak manuskrip. So dia buat nota kaki sini. Kemudian untuk orang awam tu hanya satu aje lah. Maknanya nasib-nasib lagi yang kita bertemu yang macam mana kan. So dia tak akan tulis lagi lah yang ni manuskrip daripada sekian. Macam Quran juga kan. Tak beritahu lagi yang ni manuskrip apa ni, asalnya macam mana. Macam yang ni kan. Yang ni, yang ada sini ni, nanti dia bagilah mukaddimah dia. Dia based on mana? Base dia tu, base Yunini ke, base apa. Sebab tu saya buat file ni. File manuskrip kena ada. Kemudian file Bukhari tu sendiri. Teks Bukhari kan. So tengok kita punya cetakan. Maknas ada, Salafiyah ada, Sultaniyah ada, Yunini ada, Maknas. Semua tu bukanlah banyak sangat beza pun. Macam ni lah. Kalau salah terus tu akan diberi tambih lah. Kalau tak salah tu hanya ada nota kaki sini. Ni untuk mereka yang belajar hadis yang betul-betul lah. Kalau belajar untuk dapat nasihat je, pengajaran tak perlu. Kalau belajar serius macam ni lah. Serius tentang hadis ialah syarah seperti Ibnu Hajar. So selagi orang minat hadis, kalau dia tak masuk belajar kitab Fathul Bari, so seolah-olah macam nothing lah. Dia macam orang awam, macam walaupun dia syarah panjang-panjang. Hatta kita yang dalam spesialis pun, bila kita baca Ibnu Hajar, so masih lagi kita rasa kita banyak yang tak tahu, menyebabkan kita terpaksa lagi tambah lagi ilmu, kefahaman untuk memahami hadis tu kan. Dia kena gitulah, proses ilmu ni kena sentiasa tambah-tambah. Okay, sanad yang kedua iaitu Syaiban. Syaiban ni tak ada bin kan? Sebab itulah Ibnu Hajar tulis sini ada bin.
Sebut, takut tukar dengan Syaiban lain. Syaiban bin Abdul Rahman. Syaiban bin Abdul Rahman ambil daripada Yahya. So Yahya pun tak ada bin juga. Kalau ada bin tu barulah kita tahu dia ni tabi'i ke, dia level mana. So dia ni Yahya an Yahya huwa, dia tu ialah son of Abi Kasir. Abi Kasir. Kemudian daripada Abi Salamah sini. So Abi Salamah pun tak ada ayah juga. So kena bin kan. Abi Salamata ibni Abdul Rahman bin Auf. Oh, baru tahu rupanya anak Abdul Rahman bin Auf. Kemudian barulah Ibnu Hajar komen tentang sanad ni. Sanad ni macam yang kita beritahu tadi, wa fil isnadi, dalam sanad ni ada dua orang tabi'i. Tabi'iyani. Siapa tadi? Iaitu Abu Salamah dengan Atta' bin Yasar. dua orang tabi'i. Dua orang tabi'i yang kabir, yang senior, kabirani, dan kedua-duanya orang Madinah belaka. Madani Yani. Dan masing-masing meriwayatkan antara satu sama lain. So yarwi ahaduhuma anil akhari. Ni tabi'i kan? Ni tabi'i. Dua sini yang dimaksudkan Abu Salamah dengan Atta' bin Yasar. So sahabatnya yang ni. Ni sahabat Zaid bin Khalid dan juga Uthman. So dua tabi'i yang senior iaitu Abu Salamah dan juga Atta', di mana masing-masing meriwayatkan hadis antara satu sama lain. Dan dua orang sahabat sahabiyani, demikian juga. Kadzalika, demikian masing-masing meriwayatkan antara satu sama lain, iaitu Zaid bin Khalid dengan Uthman. Satu lagi wa Yahya bin Abi Katsir, tapi dia tabi'i lah. Tabi'iyun saghirun. Terjemahan lafzi a small tabi'i. A small tabi'i artinya yang junior, yang terkemudian. So fafihi, maka dalam sanad ni ada tiga orang lah, salah satu minat tabi'i, di kalangan tabi'i, minat tabi'i fi nasak, dalam turutan, fi nasaki, ikut order dia, ikut turutan. Okey, dari segi bahasa, ara'aita maksud dia akhbirni, tell me, idza jama'a. Ini pun orang tak faham dah. Apabila seseorang itu jama'a yujami'u. Siapa ngaji bahasa Arab? Jama'a yujami'u. Jama'a yujami'u. Masdar dia mujama'ah. Satu lagi jima'. Jima'un. So yang kita pakainya yang ni. Masdar ni tak pakai, jarang pakai mujama'ah untuk makna jima'. Ni terus jima'. So jama'ah ni kan dia tak ada pelaku perbuatan. Sebab itulah dia kata jama'ah sini jama'ar rajul. Orang lelaki dia kata dia berjima'. So yang ni pun tak ada baris kan. Bahasa Arab memang tak ada baris. Kita alhamdulillah lah hidup zaman ni ada baris. Tak pandai pun masih lagi boleh. Boleh juga baca walaupun tak faham. Tapi kalau zaman dulu tak boleh. Tak reti bahasa Arab memang tak boleh baca langsung. So Ibnu Hajar kata ni cara nak baca dia ialah ni falam bidhammi tahtaniyah. Ya tu ada dua titik kan. Tahtaniyah artinya dua titik. Tahtaniyah. Yang dua titiknya ya tu. So dia kata bidhammi, baca dengan baris dhammah. You. Kemudian mim tu dia kata wasukuni, dan dimatikan baris mim. So mim tu matikan dia.
matikan. So yumni, amna yumni. Daripada kata kerja dia amna yumni, mengeluarkan mani. So yang ni syarahan dalam bentuk teknikal je lah. Macam mana nak baca tu teknikal je. Okey, yang seterusnya dia huraikan kama yatawaddau lis-solah. Yang ni kama yatawaddau lis-solah ni. Ayat ni dia kata ialah ayat yang menerangkan, bayanun. Ni nak terang apa? Dia hanyalah dia penerang. Sebab tadilah saya katakan wuduk ni ada dua makna kan. Satu wuduk makna basuh, satu lagi wuduk makna bersuci yang syar'i, yang ikut agama. So, sebab apa kena kata gini? Kama yatawaddau lis-solah. Sebab persoalan sini, persoalan yang ditanya ni masalah agama. Jadi jawab kena jawab secara agama. So li'annal murada, kerana yang dimaksudkan di sini ialah al-wudu'u asy-syar'i. So perkataan wada'a dalam ni kan? Perkataan wada'a dalam ni ialah wuduk. So wuduk yang dimaksudkan di sini ialah wuduk yang syar'i, bukannya dari sudut bahasa. La wudu'ul lughawiyyu, bukan dari segi bahasa. Okey, sekarang ni tentang hukum hakam. Tentang hukum hakam, tentang wajib ke tak wajib mandi kalau bersetubuh tak keluar mani. Dia kata hukum ni kita akan bincangkan dalam bab mandi. Wasayati akan datang nanti hukum tentang hadhil masalah. Tentang masalah ini fi akhiri kitabil ghusli. Dalam akhir kitab mandi wajib. Mungkin sini lah kan 292 Kitabul Ghusl ni Kitabul Ghusl bahagian akhir dah, hadis yang akhir dah. Hadis yang akhir sekali dah. Mana tajuk ni tajuk akhir. Tajuk tentang membasuh ma yusibu min farajil mar'ah. Basuh kemaluan perempuan lah. Artinya hadis 292 ni. Hadis yang sama hadis kita tadi. So maksudnya sini sebut kemaluan lelaki je kan. So hadis tentang kemaluan perempuan tak ada. Basuh kemaluan perempuan. So Imam Bukhari kias kepada yang lelaki lah. Tak ada ni maksudnya tak ada yang standard dia lah. Standard yang Bukhari nak, perawi-perawi dia tu. Wa nubayyinu hunaka annahu mansukhun. Di sana nanti dia kata kita akan terangkan. Nubayyinu. Ni ada footnote dia tu tentang manuskrip je lah. Ni ada yang baca tu. Tabayyana hunaka. Bawah tu kan nombor 4. Ada yang guna tabayyana kan. So yang kita ni nubayyinu. Kita akan terangkan di sana nanti bahawa hukum dianya ialah mansukhun. Hukum tak mandi. Mansuh. Okey, persoalan sekarang ni. Sekarang ni kita kata, dia kata hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari, hadis Osman ni, dia bercanggahan dengan hadis Aisyah. So hadis Aisyah kata memang kena mandi. Yang ni tak mandi. Artinya hadis ni hadis yang mansuh. Hukum dia dimansuhkan. Baik, sekarang ni timbul persoalan. Dia kata wala yuqalu. Jangan dipersoalkan. Terjemahan lafzi jangan dikatakan. Tidak dikatakan. La yuqalu. Maksudnya jangan dikatakan. Jangan dipersoalkan. Iza kana mansukan. Apabila hadis itu sudah hukumnya mansuh, kaifa yasihhu? Bagaimana sah pendalilan Imam Bukhari dengan menggunakan hadis ini? Kaifa yasihhul istidlal lu bihi? Bagaimana sahnya pendalilan dengan hadis ini? Jangan dipersoalkan. Tadi aku kata hadis ini mansuh. Kalau mansuh, kenapa Imam Bukhari letak hadis yang dimansuhkan dijadikan hujah? Li'anna, kerana kita nak jawab ni. So li'anna naqulu, kerana kita akan kata sini bahawa li'anna
naqulu al-mansuhu minhu, yang mansuh daripada hadis itu ialah adamu tidak wajib, ni tidak kan? Tidak wajib adamu wujubi usli. Yang dimansuhkannya ialah hukum tentang tidak wajib mandi. Yang itu dimansuhkan. Dan yang menasahkannya ialah wanasikuhu, ialah hadis Aisyah. Ialah hadis yang memerintahkan al-amru supaya mandi, al-ghusli. So hadis yang kata wajib mandi ni ialah hadis Aisyah. So hadis Aisyah ni ada dalam kitab Muwatta pun ada, dalam kitab Musnad Imam Syafi'i pun ada, dalam kitab Sunan Ibnu Majah pun ada, dalam Sunan Tirmizi pun ada. So hadis ni hadis yang sahih. Matan dia tu lebih kurang je maksud dia. Maksud dia kalau riwayat Imam Syafi'i ni kita tengok kan. Hadis Aisyah, Rasulullah bersabda, apabila bertemunya dua khitan, dua kemaluan maksudnya. So khitan ataupun au massal khitan, ataupun bersentuhan antara kemaluan. Faqad wajabal ghuslu, maka wajib kena mandi. Ini dia panggil mazinnah. Mazinnah. Takkan sentuh saja tu dah ni. Dia panggil mazinnah lah. So mazinnah mana sesuatu yang ada zon, ada kemungkinan untuk batal. Satu illah. Nanti kita akan sebut. Illah ni maknanya penyebab kepada hukum tu kita panggil illah. Kadang illah tu dia kabur, kadang dia terang. So kalau terang tu kita pakai yang tu terus. Kalau illah tu dia tak berapa terang, kemungkinan ni, kemungkinan ni, kemungkinan ni, kemungkinan ni. So kita rangkumkan yang mungkin-mungkin tu dalam satu payung. So payung tu kita panggil dia mazinnah. Ada kemungkinan. Maksudnya orang keluar air mani kan. Keluar air mani ni boleh jadi ketika bersetubuh, tak bersetubuh, nak syahwat naik, syahwat tak naik. So ada kemungkinan tu berlaku tu. Bukannya semestinya bila syahwat naik, bila berlakunya persetubuhan dan berlakunya dukhul, kemasukan, barulah keluar mani. Kemungkinan tu banyak kan, keluar mani tu. Tak pasti mana satu. Tapi yang biasanya tadi kan, yang biasanya bila bersetubuh antara lelaki dan perempuan tu, bila berlakunya dukhul, itu yang biasanya. Tapi bila kadang pelakunya tidak mengetahui pun bahawa keluarnya mani, kabur kan. So mesti kena letak satu standard lah yang boleh terima semua yang kemungkinan tadi, iaitu mazinnah aja. Asalkan ada kemungkinan tu aja. Kemungkinan yang paling cenderung sekali ialah bila bersentuhannya kemaluan lelaki dengan kemaluan perempuan, itu sudah memadai untuk mengatakan wajib mandi. Macam tidur kan, batal wuduk. So tidur, mana kita tidur, mana keluar pun tak keluar. Tapi mazinnah, dia termasuk dalam mazinnah. Mazinnah keluarnya angin daripada dubur. Wa ammal amru bil wudu'i. So kita ada dua section lah dalam hadis ni. Satu section wudu, satu section mandi. So dua section. So yang dibatalkan tu ialah section mandi. So section wudu dia mundari saja. Dia hanya dimasukkan saja. Bukannya maknanya wusul tu dia sekali, dia wusul tu zat sekali dengan wudu. So kalau sekali dengan wudu, nama mandi itu adalah wudu, jadi sudah tentulah batal kedua-duanya. Kalau dimasukkan, masuk dua-dua. Tapi dah ini attachmentnya dimasukkan je. Kerana dia ada hubungan dari segi masa mandi dan wudu satu masa kan. So dia attachkan masuk. So bila yang ni dibatalkan, yang ni bukan kepunyaan ghusl pun. So yang ni masih lagi kekal. So ada pun perintah untuk berwudu masih lagi fahuwa bakin, masih lagi
kekal, ada, tidak dimansuhkan. Li'annahu, kerana wuduk ni dia hanya mundarijun saja. Dia hanya di-attachkan masuk di bawah tahta al-ghusli. Ya, dia attachkan masuk. Maksudnya dia bukan zat, bukan sekali, dia unattachment. So file tu yang dia ambil, dibatalkan, file ni masih ada. So tak salahlah Imam Bukhari berhujah dengan hadis ini, walaupun hadis ini mansukh dari sudut tak wajib mandi. Tak wajib mandi itu dimansuhkan. Wal hikmah, dan hikmat tentang perintah wudu. Hikmah tentang perintah wudu qabla, sebelum an yajiba, sebelum wajibnya ghuslu. So maknanya kalau zaman ni, zaman yang Osman tak tahu tu, Sayyidina Osman tak tahu tu kan. So zaman tu, maknanya zaman tu semua beramal berlakon dengan tu. Maknanya mandi tak wajib. Yang wajibnya wudu aja. So apa hikmah dia? So hikmah dia imma, sama ada liqaunil jima'i mazinnatu khurujil mazi. Kan? So jima' adalah tempat zon, tempat kemungkinan keluarnya mazi. Jima' tu. Bila berlaku persetubuhan, kan? So mazi akan keluar. So ni dia kata tempat yang menjadi punca kepada keluarnya mazi. Ataupun persetubuhan juga merupakan mazinnah kepada mula masah al-mar'ah. Sentuh isteri. Dan sentuh ni juga mazinnah juga. So bila ada mazinnah ni, so mazinnah sudah memadai dari segi hukum. Kalau hukum tu jenis illah dia tidak tetap. Satu lagi illah yang tetap. Macam riba kan. So illah dia tetap. Sebab hadis sebut klasifikasi makanan. Maknanya kalau jual beli antara makanan dengan makanan, antara tamar dengan tamar, ataupun klasifikasi barang seperti emas dengan emas, tak boleh jual beli. Itu maknanya clear. Dia punya illah tu clear. Tapi kalau misalnya mayang qasar kan, musafir. Bila semayang qasar? Bila musafir. Jadi musafir ni asal keluar aja kan musafir. So banyak-banyak panjang mana tak tahu kan. So mesti ada satu mazinnah yang menunjukkan adanya masyakkah. Adanya makna kesusahan. Itu dikatakan dua marhalah ke apa tu. Sekurang-kurangnya ada tu. Kalau yang clear, so kekal dia punya illah dia tu akan dipakai. Kalau yang tak clear tu dia pakai mazinnah tu sudah memadai untuk dijadikan sebagai illah hukum. Kalau tidak, dia tak jadi hukum lah, jadi fawda. Hukum tak ada. Jadi dengan hikmah ni, wabihaza, maka zahirlah, jelaslah, munasabah, adanya kesenambungan, adanya kesesuaian hadis Imam Bukhari ni dengan tajuk yang dia kemukakan. Lid tarjamati. Kalau tidak, susah kita nak faham hadis ini dengan tajuk yang dia kemukakan. Dia kata yang keluar daripada sabilain ini kan. Yang keluar daripada sabilain ini barulah batal wudu. So sini tak keluar pun mani. Mani tak keluar pun sini. Mazi pun tak sebut sini. Dalam hadis ni. So tak clear lah. Hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari, sedangkan diletakkan hadis ini sebagai main hadis. Hadis utama sebagai hujah Imam Bukhari. Jadi rupa-rupanya hadis ini hanyalah mazinnah. Mazinnah kepada keluarnya najis daripada kemaluan. Kalau yang betul-betul ada illah tu, kita nama dia ma'innah. Ma'innah lawan dia mazinnah.
mutma'innah. Ma'innatun. Lawan dia mazinnatun. Semua hukum hakam ni yang ulama buat ni, dia memang fikir semasak-masaknya lah. Bukan satu orang, dua orang. Tim dia ni tim yang berkurung-kurung, memeriksa setiap istilah, setiap hukum, setiap usul, setiap kaedah yang dikemukakan tu. Bukannya logik-logik macam akal kita sekarang pakai logik-logik aja. Ini bagi saya, pandangan saya, tanpa adanya sebarang usul, sebarang kaedah. So hadis ada kaedah dia. Nak istinbat hukum pun ada kaedah dia. Wallahu a'lam bissawab.